Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan berita paling menggemparkan rakyat Malaysia dan Malaysia terutamanya. Apabila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan 3 menteri telah pun diheret ke mahkamah. Wow, ini benar-benar mengejutkan kita. Sehingga netizen memberikan komen yang agak pedas terhadap orang yang mengheret Anwar Ibrahim dan 3 menteri ini ke mahkamah. Isunya tentang penghapusan subsidi diesel. Wow, siapakah orang yang telah berani mengheret Anwar Ibrahim dan 3 menteri ini ke mahkamah dan kenapa dibawa ke mahkamah? Saudara, apa pendapat anda semua? Adakah anda setuju dengan tindakan orang ini membawa kes mahkamah kepada Anwar Ibrahim hanya kerana penghapusan subsidi diesel? Walaupun telah diterangkan sebelum ini bahawa subsidi diesel tidak pernah dihapuskan. Cuma subsidi diesel diberikan secara bersasar dan hasilnya kini sudah mula dapat dilihat. Hasilnya luar biasa baik sehingga telah menyebabkan ketirisan minyak di sempadan Thailand telah dikurangkan lebih daripada 100% dan harga minyak diesel pula telah pun turun beberapa kali dan kerajaan pula telah memberikan bantuan tunai kepada semua pengguna diesel di Semenanjung Malaysia. Jadi ada netizen kata tindakan mengheret Anwar dan 3 menteri ke mahkamah ini hanyalah bersifat politik dan mementingkan diri sendiri dan silap-silap hari bulan membawa kepada pembongkaran perkara yang lebih lain lagi. Mungkin telah menyebabkan kerugian kepada orang yang membawa Anwar dan 3 menteri ke mahkamah ini. Manalah tahu beliau adalah orang yang terjejas. Siapa tahu. 2 rakyat di negara ini telah pun mengheret Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan 3 menteri kabinet ke mahkamah berhubung keputusan kerajaan menghapuskan subsidi diesel di Semenanjung Malaysia. Ramai penyokong Anwar Ibrahim yang berang dengan perbuatan 2 rakyat negara ini. Mereka kata 2 rakyat ini tidak faham, tak buat faham, tak pura-pura faham ataupun hanya dipergunakan sebagai kambing hitam oleh pihak-pihak tertentu. Saya lebih bersetuju dengan mungkin 2 rakyat ini digunakan sebagai kambing hitam semata-mata hanya untuk cuba menggunakan isu ini untuk membawa Anwar Ibrahim ke mahkamah. Saudara-saudara sekalian, tindakan sivil Azhani Marlan dan alias Abdul Halim dan Muhammad Hatta Sanuri menyasarkan bukan sahaja Anwar tetapi juga Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Muhammad Ali dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan Kerajaan Persekutuan. Saya yakin tidak lama lagi netizen akan korek habis-habisan siapa Azhani Marlan alias Abdul Halim ini dan Muhammad Hatta Sanuri. Pasti kita akan tunggu nanti, tak lama lagi netizen pasti akan berjaya mengorek, mengetahui siapa yang mengheret Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke mahkamah ini. Permohonan kebenaran semakan kehakiman menyasarkan keputusan kabinet pada 9 Jun untuk menghapuskan subsidi diesel di seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak tidak terjejas. Pada hari berikutnya, harga diesel diapungkan dan mengikut kadar semasa pasaran pada RM3.35 seliter. Harga semasa bagi diesel di PAM ialah RM2.15 seliter, RM RM1.20 kurang daripada kadar pasaran.
Bagaimanapun menurut dokumen mahkamah yang dilihat Malaysia kini, Azhani dan Hatta mendakwa pengguna jalan raya kini dibebani dengan caj tersembunyi sebanyak 40 sen seliter diesel yang dibayar kepada kerajaan. Mereka mendakwa bahawa ini disebabkan oleh cara mekanisme harga automatik APM dilaksanakan. Mereka mendakwa berdasarkan pengiraan mereka bahawa pengguna jalan raya di Semenanjung akhirnya membayar lebih untuk diesel dan menuntut kerajaan memulangkan lebihan bayaran itu. Kedua-dua mereka mendakwa dasar tidak logik, tidak rasional, tidak adil serta berat sebelah mencetuskan kesan domino kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang akhirnya membebankan rakyat di Semenanjung Malaysia. Azhani dan Hatta turut mempersoalkan janji Amir Hamzah bahawa harga barangan dan perkhidmatan tidak akan naik hasil daripada perubahan dasar itu, sambil menunjukkan bahawa kesejahteraan ekonomi rakyat telah terjejas sejak pemansuhan subsidi. Mereka turut memetik beberapa laporan berita seperti kenaikan 25% dalam harga bahan binaan dan perkhidmatan lori, serta kenaikan harga barangan keperluan oleh industri restoran. Kedua-dua mereka mendakwa keputusan kerajaan itu menyebabkan hak samarata penduduk Semenanjung Malaysia dilanggar dan mereka berakhir sebagai warga kelas kedua berbanding mereka di Sabah dan Sarawak. Mereka berhujah bahawa justifikasi kerajaan bahawa langkah dasar itu adalah untuk membendung penyeludupan adalah tidak masuk akal kerana ia membayangkan aktiviti seperti itu hanya berlaku di Semenanjung Malaysia berbanding di Sabah dan Sarawak. Ketika dihubungi Malaysia kini, peguam pemohon Mohaji Selamat mendakwa kerajaan tidak menjawab surat mereka bertarikh 30 Ogos untuk mendapatkan penjelasan berhubung isu tersebut. Berhubung permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan semula pada 7 September, peguam itu berkata Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menetapkan 29 Oktober untuk mendengar kes berkenaan. Dia menambah bahawa kertas kausa telah diserahkan kepada wakil sah responden daripada Jabatan Peguam Negara AGC. Sekiranya Mahkamah Sivil memberikan kebenaran, ia kemudiannya akan menetapkan tarikh berasingan untuk mendengar hujahan semua pihak mengenai merit tindakan itu. Hatta sebelum ini menjadi tumpuan dalam 2 tindakan undang-undang terhadap keputusan kerajaan, iaitu berhubung isu kedaulatan Batu Putih dan pembatalan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR bernilai 110 bilion antara Malaysia dan Singapura. Kedua-dua kes itu ditolak oleh Mahkamah Sivil. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.